Malam ni saya cuba untuk sampaikan juga sedikit ilmu hasil daripada bacaan tentang buku tentang habit, iaitu dari buku The Power of Habit. Macam yang boleh nampak dekat background saya ni, The Power of Habit ni basically dia adalah tulisan Charles Duhigg. Okay, Charles Duhigg adalah seorang jurnalis dan sebenarnya buku The Power of Habits ni sangat-sangat powerful sebab dia dah buku ini telah mengungguli carta selama 120 minggu dekat New York Times. The Power of Habit ni adalah mengenai sains tentang habit formation. Maksudnya apa? Maksudnya tabiat ni bukanlah sesuatu yang tak dirungkai. Dia memang ada sains di sebaliknya dan dalam buku ni juga terbahagi kepada 3 chapter. Jadi siapa yang masih lagi mencari-cari macam mana saya nak ubah habit saya untuk saya majukan bisnes saya, nak balancekan dengan motherhood life, parenting life, dengan kerjanya lagi semua, saya sangat recommend untuk baca buku ni sebab kalau saya baca chapter pertama je pun dah membuka mata dan minda yang sangat-sangat orang kata apa eye opening lah buku ni. Terbahagi kepada 3 bahagian. Dia bahagi kepada 3 bahagian iaitu habit yang orang kata apa relatable dengan individuals, kemudian organisasi dan yang ketiga tentang society. The first chapter yang saya nak cover ni namanya adalah The Habit Loop. How habit works. Okay, habit loop ni maksudnya tabiat kita ni sebenarnya ada satu loop, ada satu kitaran. Dan kitaran tu dia merangkumi 3 elemen iaitu cue, routine dan reward. Secara ringkas, saya nak ceritakan sebuah kisah tentang yang diceritakan dalam buku ni jugalah seorang lelaki yang berusia, okay, di mana Eugene Polly ni usianya sekitar 70-an if I'm not mistaken. Dan marriage dia, perkahwinan bersama isteri berusia 50 lebih lah if I'm not mistaken. Okay, dan Eugene ni seorang yang dah tua dan memang dah mengalami macam nyanyuk lah macam tu kan. Dan climax dia bermula apabila beliau koma untuk 10 hari. Bila kesihatan Eugene ni merosot, beliau koma untuk 10 hari. Dan bila dikerjakan ke hospital dan berada di bawah jagaan doktor dan para nurse, doktor sangat impress dengan orang kata apa progress Eugene ni, macam mana beliau boleh menjalani rutin seorang yang normal. Okey, walaupun beliau telah pun koma disebabkan kesihatan merosot, tapi setelah bangkit daripada koma, beliau sedar dan sihat dan boleh menjalani rutin seperti makan, boleh masak, boleh tengok TV dan boleh komplain tentang apa-apa rancangan TV yang dah biasa beliau tonton sebelum ini. Okey, walaupun pada masa ketika itu beliau tak ingat tarikh, tak kenal orang, beliau tak kenal siapa doktor yang merawat dia, siapa nurse dia, tapi beliau kenal lah isteri, anak dia, dia Cham sebagai family. Tapi siapa yang pada present pada masa itu, siapa yang pada ketika itu berada di sekeliling beliau dan beliau first time tengok wajah-wajah tu, beliau langsung tak Cham. In fact, rakan-rakan sendiri pun beliau tak Cham juga. Okay. Dan Eugene secara tanpa sedar, subconsciously, beliau bangun daripada sedar tersebut. Bila balik ke rumah, beliau boleh bangun dari tidur, terus pergi dapur, terus masak bacon dan telur dan kemudian kembali ke bilik untuk buka radio. And beliau telah buat rutin tersebut secara on repeat lah. Jadi rutin tersebut rutin yang seperti orang yang sihat. Orang yang sihat melakukan aktiviti tersebut. Ada beberapa penyakit yang dimention dalam buku ni, a bit scientific, dan yang saya dapat capture satu ni nama dia basal ganglia lah. Basal ganglia injuries ni adalah di mana bila seseorang itu mentally paralyzed dan lupa rutin basic activities. Jadi sebenarnya Eugene ni disahkan mengalami basal ganglia injuries ni lah, ada kecederaan dalam bahagian otaknya dan menyebabkan sebenarnya beliau dah lupa dah pun rutin dia sebelum koma tu kan. Tapi bila dah koma nampaknya ada progress. Okay? Bila ditanya, beliau tak ingat pun rumahnya dekat mana. Pergi berjalan pagi, beronda kat blok area rumah dia, dia akan jumpa rumah dia. Cuma kalau orang tanya on the dot, Eugene tak boleh nak jawab. Apa yang menariknya tentang Eugene ni, Eugene selepas sekian lama bila ada progres yang menarik ni, beliau berjumpa dengan seorang saintis neurologi
dan beliau menjadi bahan eksperimen lah. Jadi sepanjang akhir sisa-sisa akhir hidup Eugene ni, Eugene diperhatikan oleh neurologis tersebut dan dekat situlah dalam buku ni ada mengupas tentang bagaimana sebenarnya walaupun ada satu rutin tapi bila dalam kitaran loop yang saya kata tadi, rutin tadi tu terganggu. For example, contohnya bila Eugene berjalan pagi nak pergi ke rumah daripada keluar rumah, mungkin singgah kedai nak balik ke rumah tu, tapi tiba-tiba along the way tu ada kerja-kerja yang membaiki jalan, beliau akan terus lost, terus tak jumpa jalannya dan perlukan bantuan lah untuk kembali ke rumahnya. Okey, jadi itulah kisah yang diceritakan dalam buku ini. Di penghujung hari sebelum Eugene meninggalkan dunia, sebenarnya beliau beliau hidup dengan rutin yang sama, iaitu bangun pagi, masak, makan, tengok TV, dengar radio kan. Okey, tapi towards the end tu rutin tu menggembirakan beliau. Menggembirakan sampai level yang membahayakan di mana beliau tak rasa bosan dengan apa yang beliau makan. Contoh macam makan bacon dengan telur tu kan. Jadi kesihatan beliau impacted. Kesihatan beliau terkesan dan bila terkesan tersebut menyebabkan kesihatan badannya makin merosot dan akhirnya beliau terpaksa hospitalize semula lah, terpaksa masuk ke hospital dan dalam tempoh itu sepanjang di akhir-akhir hari beliau di hospital tersebut, beliau disahkan mengidap penyakit jantung lah sebabkan rutin yang makin lama makin tidak sihat. Jadi bila beliau dah masuk ke hospital, beliau ditahan dan dirawat dan bila ada monitor yang melekat dekat badan beliau tu, beliau tak selesa dan beliau cuba marah. Sebabnya situasi di mana beliau dihospitalkan dan perlu dirawat dengan menggunakan mesin dan monitor menyebabkan beliau rasa tak selesa sebab it's out of his routine kan. Jadi anak perempuannya mencadangkan kepada nurse supaya beri komplimen. Sebab dekat dalam kitaran cue, routine and reward ni adalah bahagian terakhir dalam kita punya tabiat di mana bila kita ada letak reward dekat hujung, for example dalam case Eugene tadi tu, bila nurse mula memberi pujian tentang dia punya kelakuan yang baik sebab memberi kerjasama dengan nurse, barulah beliau mula menerima rutin yang baru, iaitu beliau perlu duduk di hospital, perlu dirawat, perlu dipantau sebabnya ada reward di hujung, iaitu beliau dapat pujian daripada nurse dan juga encouragement lah, galakan daripada family and friends dan juga nurse, semua orang di sekeliling beliau. Di penghujung usia tersebut, beliau pun meninggalkan dunia sebabkan kesihatan yang makin merosot lah. Okay, so apa yang kita boleh belajar dekat sini? Sebenarnya satu, habit ni, kita punya tabiat ni sebenarnya ada kitaran dan dalam kitaran tu macam saya cakap tadi ada 3 elemen, iaitu cue, routine and reward. Apa maksud cue tu? Cue tu adalah triggers, apa yang menyebabkan kita untuk buat tabiat tersebut. Contohnya kita masak, bangun pagi kita masak kan. Apa yang menyebabkan kita bangun tu terus pergi masak? Mungkin kita duduk kat depan peti sejuk. Oh okey, dah teringat dah. Okey, terus buka peti, terus ambil telur ke atau apa-apa, kita terus masak. Ataupun contoh jogging. Mungkin kita nampak kasut, terus sarung, terus pergi jogging. Okey, itu contoh triggers. Dan kemudian rutin. Rutin adalah elemen yang kedua. Okey, rutin adalah elemen kedua. Yang bermaksud rutin tu adalah kita punya tabiat lah. Contoh bila kita bangun pagi, kita basuh muka, terus dia gosok gigi. Kita tak fikir panjang. Kita terus tahu macam mana kita nak letakkan toothpaste ataupun ubat gigi dekat atas berus gigi kita tanpa kita boleh berfikir, nak letak sikit ke, nak letak banyak ke, tak. Okay, so itu adalah maksud rutin. Dan elemen yang ketiga adalah reward. Okay, reward ni menarik bagi saya sebab saya tak sangka bila saya baca buku ni sangat membuka mata. Saya tak sangka rupanya betul lah, ramai kan kita, mungkin bukan ramai yang berkata, kita sendiri pun ada habit yang mana bila kita berjaya accomplish sesuatu tu, kita akan letak self reward. Contoh pergi beli kek, contoh kita pergi minum Starbucks lah sebabnya gaji dah masuk, saya dah penat berhempas pula sebulan kan, sebulan bekerja, lepas tu letak self reward kat hujung tu. Ini pun sebenarnya sebahagian daripada habit. Selain daripada itu, reward ni boleh jadi bukan sahaja makanan. Menurut buku The Power of Habit ni,
reward can be self gratitude. Contohnya kata-kata perangsang ataupun kita punya gratitude ataupun ucapan terima kasih daripada diri sendiri ataupun orang sekeliling kita. Itu pun boleh jadi sebahagian daripada reward juga. Yang kita boleh pelajari sama-sama dekat sini juga, bahagian terakhir sebelum Eugene meninggalkan dunia kan. Habits juga boleh menyebabkan damage. Habits can cause damage, di mana bila kita buat sesuatu rutin tu terlalu lama dan rutin tersebut merosakkan kita lama-lama, dan bila kita tak ada tak ada inisiatif untuk mengubah, untuk improve hidup kita ke arah mencipta rutin yang lebih baik, jadi kita akan selamanya stuck dan akhirnya akan memudarat kita. Contoh yang ada juga dalam buku ni tentang McDonald. Di mana mungkin kita sebagai parents, especially parents yang ada anak-anak kecil kan, kadang-kadang kita tak sempat, jadi kita terus order fast food. Kita tak ada intention pun sebenarnya untuk kita bagi anak-anak kita ni makan fast food, tapi disebabkan kita rushing minggu tu, kita mula beli McDonald. Lepas tu bila anak dah terbiasa, bila sekali kita dah cuba, lepas tu kita rasa oh mudahnya. Itulah reward kita kan, oh mudahnya, dia memudahkan hidup kita. Kita pun happy. Jadi kita teruskan tabiat yang sama. Jadi mungkin sekali tak ada masalah, 2 kali tak ada masalah, tapi bila dia jadi berkali-kali sampai McDonald tu jadi rutin, terus kita boleh nampaklah impact dia yang tak bagus kepada kesihatan kita. Jadi buku ni pun mengajar yang kita sebenarnya boleh ubah rutin kita. Okay? Selain daripada kita faham how habit works, iaitu dengan 3 elemen dalam loop tadi tu, buku ni juga akan ada topik yang mengajar kita macam mana kita nak bina habit yang baru. Habit yang lebih baik. Dan apakah golden rules? Golden rules bila kita nak mengubah habit kita, dan which habits matter the most, apakah tabiat yang kita boleh prioritize, letakkan keutamaan lah. Buku ni memang mengajar kita untuk create habit yang terpilih supaya kita boleh jimatkan masa untuk melakukan perkara yang efisien sahaja.